الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Yang bermaksud, dan jika kamu ingin menghitung terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Sadaqallahul Azim, Surah Ibrahim. Yang hormati dikasihi dan kuasa pengurusan program Duha Masjid Al-Falah, dan yang hormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Pertama-tama, alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat dari masa ke semasa, daripada hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, tahun ke tahun pun kita diberikan Allah rezeki kehidupan. Dan tahun ini kita berada tahun yang baru, iaitu 1441 Hijriah, merupakan satu detik yang sepatutnya menginsafkan kita, memberikan kita titik keinsafan dalam kita beragama, kerana nikmat kehidupan dari hari ke hari ini bukanlah sesuatu di atas ketentuan kita, tapi di atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan sewajarnya lah dengan nikmat Allah berikan itu, kita bukan sekadar seronok di atas masa yang kita miliki, tetapi kita fikir apa cara dan sepatut kita lakukan dengan waktu masa umur Allah berikan itu, apa pengisiannya. Itulah yang kita patut fikirkan dari hari ke hari, supaya dalam hidup ini bukan kita hanya berbangga dari tahun ke tahun, hari ke hari, tapi kita lebih berbangga bila kita dapat hidup dalam keadaan ilmu makin bertambah, hati makin mulia, amal kita makin sempurna, iman kita makin mantap, akhlak kita makin sempurna baik, dan sebagainya. Sekejap tadi, alhamdulillah, rezeki kita lah setengah, kalau kita mungkin sempat solat jenazah. Sesampai saya tadi, kebetulan jenazah diturunkan daripada kenderaannya, jenazah, jadi sempatlah
bersolat jenazah kejap tadi. Jadi saya kira dengan solat jenazah tadi menginsafkan saya jugalah betapa berakhirnya sebuah kehidupan dengan kematian. Siapa sangka hari ini merupakan hari terakhir kepada beliau sebagai jenazah buat selama-lamanya, meninggalkan anak, keluarga, isteri dan sebagainya. Tak siapa jangka dan sangka. Tapi Allah pilih almarhum yang kita solat kejap tadi, penghujungnya hari ini. Bukan besok, bukan tahun depan. 1441 Hijriah, dalam umur yang saya faham tadi 40-an baru orangnya. Jadi tuan-tuan, saat ini kita solat ke atas mereka yang telah meninggal. Boleh jadi besok orang solat atas kita pula. Jadi hidup ini tuan-tuan suatu ujian kepada kita daripada Allah kepada hamba-Nya. Maka sepatutnya kita hadapi ujian itu dengan penuh ilmu, keimanan, ketakwaan kepadanya. Bukanlah bermakna saya nak menakut-nakutkan tuan-tuan, puan-puan, tidak. Tetapi nak ingatkan diri saya juga betapa merugilah kita dalam hidup ini di saat Allah berikan kita segala-gala nikmat rezeki, tiba-tiba kita abai dan kita cuai dengan nikmat tersebut. Dan beruntunglah di saat Allah berikan rezeki yang pelbagai, kita gunakan semaksimal rezeki itu. Saya mulakan ayat tadi dalam surah Ibrahim, iaitu ayat Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah yang Allah beri ini, kamu tak dapat hitung, kata Allah Azza wa Jalla. Tak ada angka boleh kita sebut dengan nikmat rezeki Allah beri ini. Dalam bentuk angka juta ke puluhan juta tak boleh sebut. Berapa harga nyawa, harga umur, harga kesihatan, harga penglihatan, tak ada angka boleh sebut. Sebab terlalu mahal, sangat-sangat mahal. Oleh kerana itulah kita patut jagalah semahal mana nikmat Allah beri, semahal itulah nilai ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam agama ni pulangan daripada ibadat kita ni tuan-tuan, bukan 1+1. 1+1 itu barang. Beli satu, percuma satu. Setengah-setengah barang lah. Tapi dalam agama ni bukan 1+1. Dalam agama ni, kalau ikut kepada kaedahnya, satu amalan, pahalanya sampai 700 kali ganda. Satu amalan kita buat, pahalanya 700 kali ganda maksimum. Buat satu benda je, zikir subhanallah, tapi gandaan pahalanya hingga 700 kali ganda. Itu agama. Jadi kalau kita jaga ibadat dengan sempurna, gandaan tu tak payah cakap lah. Terlalu banyak sangat gandaan Allah beri kepada kita ini. Itu agama punya kelebihan. Jadi untuk mengambil titik keinsafan dalam hal agama ini, nak tak nak, kena ada ilmu dan kena berilmu. So kalau ilmu tak ada, jahil, ilmu tak masuk, jahil yang ada, tak nampak semua itu tuan-tuan. Kita tak nampak. Bahkan kita lebih takut kita kufur. Itu kita paling takut, kufur nikmat. Sebab ayat menyambung ayat tadi ialah Allah sebut dalam ayat seterusnya daripada ayat tadi, Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambahkan lagi nikmat, berkat, redha, macam-macam. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, aku akan seksa kamu dengan seksa yang pedih sekali. Jadi inilah di antara gambaran-gambaran yang kita nak kena sentiasa highlightkan, cerahkan dalam kehidupan beragama kita, kerana bila kita dapat highlightkan benda macam ini dengan keinginan, kemahuan menambahkan pahala, buat ibadat sebaik mungkin, dia akan jadikan kita dalam keadaan terpimpin dan dipimpin. Yang pemimpin kita bukan hati semata, tapi agama itu sendiri.
yang kita belajar ilmu memimpin kita. Sebab hati kita ni tuan-tuan tak boleh memimpin kalau ilmu tidak ada. Kalau hati kosong dengan agama, hati ada tapi kosong ilmu, tak boleh pimpin kita. Tapi yang pimpin kita adalah bila hati diisi dengan ilmu, diisi dengan kefahaman agama. Baru dia pimpin kita. Dia akan tunjuk ini jalan ke masjid, ini jalan ke maksiat, ini jalan ilmu, ini jalan jahat. Jadi yang ajar kita adalah hati bila ada agama. Jadi itulah sebabnya saya kira mukaddimah pada pagi ini adalah dalam cuaca untuk mengingatkan kembalilah. Ya. Sebab nilai kekuatan dalam Islam ini ialah bila kita sentiasa peringatkan, sebut dan terus sebut acap kali. Kerana itulah maka dalam Islam ini Allah ingat kita supaya wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah Az-Zariyat 55. Berilah peringatan, kata Allah. Surah Az-Zariyat ayat 55. Allah berfirman, wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Royak somo, kata Kelantan. Itu dia. Beritahu sentiasa. Kenapa kata Allah? Ada faedahnya. Faedahnya ialah orang beriman makin sedar. Hati yang lumpuh akan hidup. Hati yang sakit kembali pulih. Hati yang dah berkarat kembali bercahaya. Hati yang dah mati akan kembali hidup semula. Sebab peringatan itu bila disampaikan, orang akan mudah dengar. Betullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang memang ahli syurga, yang malaikat sanjung dia, puja dan puji Abu Bakar ini. Pernah dikhabarkan malaikat kirim salam kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila orang tanya dia, ketika dia memerintah khalifah yang pertama lah, orang tanya dia, wahai khalifatul mukminin, apa kekuatan yang paling utama untuk menguatkan hidup ini? Apa kekuatan paling utama untuk mengukuhkan hidup ini? Orang tanya dia. Abu Bakar jawab dengan jawab ringkas. Dia kata apa? Kekuatan yang utama meneguhkan hidup ialah dengan ada ilmu. Dengan ada ilmu. Sepatah tu dia sebut. Kekuatan meneguhkan hidup ini dengan adanya ilmu. Jadi jelas dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka ini orang yang hebat, mereka tidak pernah meninggalkan ilmu. Satu riwayat yang lain, ini berkait-kait lah ni, bila dah berceramah ni, dia beringatan, dia mari. Ya. Samalah juga dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifah Islam juga, khalifah yang ke-7. Keempat. Jawab dia dengan tegas. 4 ustaz, salah 7 tu. Ustaz nak uji je ni. Kalau ke-7 angguk belaka, tidurlah tu. Khalifah Islam yang keempat, penutup khulafah Rashidun. Sama juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia meletakkan ilmu tempat paling tinggi. Sehingga Ali kata apa? Innal ilma hafizun wal mala mahfuzun. Ini kata-kata Ali, bukan saya kata, saya nukilkan. Ali yang kata, dia kata apa? Innal ilma hafizun wal mala mahfuzun. Maksudnya, sesungguhnya ilmu akan menjaga kamu. Tapi harta, kamu jaga dia. Itu kata Ali bin Abi Talib. Peganglah tuan-tuan. Ceramah hari ini tak dapat yang lain, yang tu pun okey dah. Okey dah tu. Ya. Kata Ali bin Abi Talib, innal mala hafizun innal ilma hafizun wal mala mahfuz. Sesungguhnya ilmu akan jaga kamu. Tapi kalau harta, kamu yang jaga dia. Betul tak? Tuan-tuan. Siapa bawa kenderaan tak kunci di luar sana? Angkat tangan. Tinggal begitu je, dengan tingkap terbuka, ya, pintu tak kunci, ada tak?
Kalau ada sekarang, tolong pergi sekarang, kunci sekarang. Kalau tidak, tak balik rumah hari ini. Kunci bukan kunci biasa, luar biasa. Kunci pun yang mahal. Sebab apa? Kena jaga dia. Kunci dah, nak pas kunci lagi, tengok lagi, jenguk lagi, kok tak kunci. Ya, kadang-kadang letih kerana jaga harta benda ni. Tuan-tuan, tapi ilmu jangan bimbang. Dia akan jaga kita, insya-Allah. Jaga hati, jaga hidup, jaga akhlak, jaga agama, jaga iman. Kita tenang. Batulah makin banyak kita mengaji, makin terjaga kehidupan beragama kita. Betul tak? Makin banyak kita mengaji, makin banyak kita berilmu, makin tenang. Dan kita makin selamat dalam perjalanan kita. Tak ada orang kata aku makin mengaji makin meluat. Tak ada. Makin menyampah sebab banyak sangat mengaji. Tak ada, tuan-tuan. Yang menyampah bila tak mengaji. Sebab hati makin kering, hati makin sakit, hati makin mati. Jadi sebab itulah kata Ali, ilmu jaga kamu, tapi harta kamu jaga dia. Itu satu di antara petunjuk menunjuk kepada kita betapa hidup ini bila ilmu bersama kita, kita selamat, kita bahagia. Jadi itulah sebabnya saya mukadimahkan dalam pengajian pada hari ini, walaupun belum baca lagi, insyaAllah kita bacalah. Tapi kerana tema saya dalam tajuk saya di sini sebulan sekali ialah akhirat first. Berbekalkan tulisan saya ini, saya tulis akhirat first. Bila akhirat first, kita nak letak akhirat di hadapan kita. Bukan dunia tolak, dunia ikut akhirat sama. Bukan berpisah antara dunia akhirat, tidak. Dunia ikut akhirat. Jangan dunia dibelah yang lain, akhirat pun dibelah. Tak boleh. Kena combinekan sekali, tapi akhirat first. Dunia ikut akhirat supaya kita selamat. Jadi pada pagi ini menyambung bicara kita pada muka surat 77. 77 kan? Terakhirnya pada 7 bulan Ogos yang lalu, ya, belum raya kan? Belum Idul Adha. Hari ini 4 September. Baik, 77 muka suratnya. Tengok. Lidah mukmin tidak bercabang, dipandu oleh iman. Lidah yang tidak dipandu oleh iman akan menjadi lidah yang bercabang. Dalam Islam, menjaga lidah adalah salah satu tuntutan utama. Peta Melayu juga ada berkata, kerana lidah badan binasa. Peta Melayu ada berkata, kerana lidah badan binasa. Dia sambungannya apa dia? Sebelum tu apa dia? Kerana pulut makan durian. Kerana lidah badan binasa. Hakikatnya, ajaran Islam sudah mengingatkan manusia tentang bahaya dan bahaya lidah jika tidak ada kawalan iman. Dia cerita kita pada pagi ini bersambung dengan cerita kita pada muka 76 itu. Cuba semak balik kejap 2 minit saja. 76 itu. Amanah dalam hidup ada 3. Amanah dalam hidup kita ada 3. Amanah pertama, ilmu kukuhkan. Amanah yang kedua, iman pasakkan. Yang ketiga, amal dengan ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Ini 3 rukun hidup kita yang kita kena ada. Ini amanah dengan hidup. Pertama, ilmu cari. Yang kedua, iman kukuhkan. Yang ketiga, amal dengan ikhlas. Ikhlas dan beramal. Ini pasak dalam kehidupan beragama kita. Sampai bila-bila. Ini tiang hidup kita. Tegaknya tuan-tuan sebagai manusia yang Allah redha, Allah kasih kerana 3 ini. Kalau 3 ni tak ada, kita manusia yang tak ada harga sebenarnya. Sebab apa? Ilmu tak cari. Bila manusia ilmu tak ada, apa akan jadi? Jahil, jahat, maksiat, keji. Dan kemudian iman tak ada. Bila iman tak ada, kufur, engkar, sombong, syirik, munafik. Bila ikhlas tak ada, amal ikhlas tak ada,
maka amalan kita zero. Tak nilai si Allah Azza wa Jalla. Dikalau manusia hidup tanpa ketiga-tiga, kita nama manusia tetapi bukan manusia lagi. Jadi ketiga-tiga ini merupakan amanah besar dalam hidup kita. Saya sebut panjang tadi sebab ada kaitan dengan ilmu. Jadi tuan-tuan, letih, penat macam mana sekalipun kita dalam hidup ini, tiga ni kena ada bersama. Ilmu syar'i, iman perkokohkan, ikhlas dalam beramal. Saya sementara dalam ceramah-ceramah Hari Merdeka 2-3 hari yang lepas, tambahan hijrah ni, saya kaitkan dengan ilmu amal dan ilmu iman dan amal lah. Saya kata kepada masyarakat, ini saya ulang balik lah apa saya kata. Ilmu memerdekakan kita daripada kejahilan. Amal memerdekakan kita daripada kekufuran dan kesyirikan. Dan amal salah memerdekakan kita daripada kekosongan hati dan jiwa. Ini sekadar nak ulang balik ni, sebab semangat merdeka ni. Kita kalau bercakap merdeka, sekadar negara merdeka, tapi rakyatnya amal tak ada akhlak buruk, kita belum merdeka yang sebenar-benarnya. Negara merdeka tapi orang ramainya hilang akhlak, hilang peribadi, hilang agama, hilang kehidupan yang baik. Apa akan jadi? Negara rosak. Jadi saya nak kaitkan di sini dengan tuan pada pagi sebelum bincang lidah ini ialah tengok muka 76 tadi, amanah agama yang paling utama 3. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan, apa amanah paling besar dalam agama ni? Jawab dengan jelas 3. Pertama, ilmu kena cari. Yang kedua, iman kena kukuhkan. Yang ketiga, amal kena ada ikhlas. InsyaAllah bila ketiga ini dipasakkan betul-betul, tertegaklah sebuah kehidupan yang mulia. Dan bukan kita mulia, Allah muliakan. Allah muliakan kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di mana pun kita, siapa pun kita, Allah bukan pandang pun daripada sudut fizikal kita semata-mata. Allah tak pandang fizikal kita semata-mata. Tapi dunia Allah pandanglah. Kau nampak orang tu slim, ish, cantiknya slim. Minta maaf lah kan. Nampak tu obes sikit, ish, teruknya. Perut buncit je. Kata kat ustaz lah tu. Ya. Contoh. Nilaian orang secara fizikalnya orang boleh tak ada ukuran. Minta maaf saya kata macam tu lah. Kau tak boleh terima, tarik balik lah. Ya. Itu nilai manusia. Tapi Allah punya nilaian, siapa yang paling bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Seseorang paling mulia antara kamu, siapa yang paling bertakwa? Ya, orang bertakwa siapa? Yang ilmunya ada, imannya mantap dan amalnya ikhlas. Tak kira siapa, mungkin dia seorang peniaga, tukang kebun, dia seorang penjual burger, dia seorang CEO syarikat, dia seorang menteri, tak kira. Yang penting bila ada nilai tadi, kamu mulia si Allah. Bukan kerana pangkat kamu ada dan fizikal kamu yang cantik dan semua, tak ada. Ini kena letak dalam kehidupan kita. Sebab kita kadang-kadang, minta maaf, berkehabisan masa kerana nak mencantikkan urusan-urusan peribadi fizikal kita. Tapi kita tak pernah nak cantikkan urusan ibadat kita. Betul tak betul? Wallahualam. Bukan perempuan, orang belah lain, belah-belah kuasa lain. Nak datang kuliah duha ni pun, depan cermin tak lama, setengah jam. Letak tudung ni, tak kena ni, tudung. 4 kali tudung, baru bertukar, barulah selesai. Ya. Nak sembahyang, ada tak kita belik betul-betul kita punya kain sembahyang, supaya kita menghadap Allah dengan penuh cakna, lengkap ke sembahyang pula yang paling terkini, terbaru, 2 hari sekali basuh contohnya, nampak hitam sikit tak pakai, dah pakai yang baru.
Ada macam tu. Ada puan-puan cerita orang lain, orang belah-belah, belah-belah sepang, belah-belah banting, belah-belah bangi tu, ya. Tuan-tuan, kita jangan viral marah orang belah saya, jangan viralkan, ya, marah orang banting kat saya. Tuan-tuan, nak ceritakan urusan fizikal dunia ni, bimbang, kokok datang ke kelas duha, kawan mula bercakap, ish, tudung baju tak kancing langsung, teruknya. Bimbang orang kata, pada kita dah pakai lengkap, aurat dah tutup, bukan aurat tutup dah, walaupun berjubah hitam, berkasut belang, berstoking petak-petak, berkelubung pun abstrak, tapi tutup aurat, selesai. Tak bimbang ke orang kata, begian, teruknya dia. Tapi kita tak pernah rasa Allah akan kata kat kita, kamu ni ibadat pembuat sekadar. Sembahyang duha express 30 saat. Duha express 30 saat aja. Allah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa pun tak ada. Sembahyang duha dah, tapi express rakyat. Ya. Tuan-tuan, minta maaf kata macam tu. Sebab kadang-kadang kita letak nilai orang lebih besar nilai Allah punya pandangan. Tuan-tuan, jadi benda macam ni yang kita kadang-kadang nak kena jagalah juga. Ya. Selama mana sangat kita nak melihat daripada sudut orang puja-puji kita daripada Allah puja-puji kita. Selama mana kita nak tengok orang puja-puji kita, angkat kita, sedang kita nak kemuncak Allah akan puja-puji kita. Kena ambil cakna. Jadi kesimpulan saya tadi ialah, bila kita ada kekuatan tadi, tegaklah kita sebagai mukmin. Baik. Jadi antara benda yang besar dan ialah menjaga lidah. Dalam tajuk kita mungkin lidah. Lidah ni tuan-tuan antara merupakan makhluk Allah yang paling utama sekali. Kan lidah sumber segala-galanya sumber. Lidah ini merupakan sumber segala-galanya. Sumber makan, lidah. Boleh rasa makan sedap tak sedap, bukan daripada telinga. Boleh tengok hidangan depan, telinga kata sedap tu, dah. Sebutlah nasi biryani gam, lidah kena rasa. Kecap sikit, oh sedap sungguh. Best. Mengalahkan restoran yang lain. Atau kecap sikit, tawa hebe, kata Kelantan, ya. Tak cukup perasa. Yang menentukan ialah lidah. Bukan takat merasa makanan, bahkan percakapan, perbualan kita. Lidah merupakan faktor yang menjadi penentu pada banyak perkara lidah. Nak tegur, nak bincang, nak sembang, nak ucap kata-kata sejahtera, Assalamualaikum, lidah tak ada, tak bunyi Assalamualaikum lah. Nak tanya khabar, nak bercakap hal iman agama, nak menyampaikan ilmu, nak ajak orang kepada kebaikan, nak tegur orang buat kesilapan, nak ajak orang buat benda baik, nak tinggalkan maksiat dosa, lidah segala-galanya. Satu lidah ini antara makhluk Allah yang paling utama sekali, dan ke peringkat yang lebih utama bila mana Allah hentikan lidah daripada bercakap, iaitu di padang mahsyar nanti bila Allah kumpulkan kita. Makhluk pertama Allah kata jangan bercakap, lidah, mulut kita lah, lidah kita lah kan. Makhluk pertama Allah kata jangan bercakap, diam. Diam seribu bahasa, lidah kita tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut mereka bercakap. Lidah ni adalah sumber percakapan. Bila sampai di mahsyar, Allah perintah jangan bercakap. Habis yang bercakap apa? Kita semua maklum, telinga, kaki, tangan, mata boleh bercakap. Jadi sebab itulah lidah ini merupakan faktor yang paling utama di atas bumi Allah ini. Lidah boleh membawa kepada faktor kebahagiaan, lidah yang sama merupakan faktor kecelakaan, kemusnahan. Jadi patut kata kerana lidah badan binasa. Faktor lidah ni tak kena cara, membawa faktor kehinaan, penyesalan dan kerosakan, kemusnahan. Tapi kan lidah juga boleh bawa pada faktor kebahagiaan dan
kerahmatan. Maksud saya ialah lidah ini tak kena cara, silap gunanya boleh jadikan kita mungkin dalam keadaan tak karuan. Boleh timbul permusuhan, perkelahian dan apa bentuk perceraian dalam kehidupan kerana lidah. Sepatah je tak banyak. Sepatah lidah bercakap tak payah sampai 2,5 jam. Sepatah je. Bahasa Natal ni contohnya. Jauh Kelantan, orang Kota Baru. Ya, saya macam. Ya. Sepatah je kata kat orang. Nak bawa kat orang, bengong. Bengong tadi menyebabkan kawan kita tadi akan cedera hatinya. Emosi terganggu. Mungkin sebab kita bengong kat dia tadi, dia mula jauh daripada kita. Akhir tak bertegur siapa. Mulalah nak marah. Mulalah dalam keadaan mencuka masam mukanya. Mula tak bertegur. Betul tak? Yang daripada bengong tadi, 3 tahun tak bercakap. Dengan bengong sepatah bukan 2,5 jam. Bengong bodoh, betul, bahlul. Itu panjang mana? Itu panjang lagi. Dengan bengong sepatah kata kat orang tadi, menyebabkan hubungan putus bukan 3 jam, 3 tahun, 3 bulan. Sampai ke mati. Emosi terganggu. Nampak? Dan dia bukan isu kita kawan. Kadang-kadang dalam hubungan suami isteri pun. Saya ada pengalaman dengan beberapa orang datang jumpa. Bukan saya orang baik, alhamdulillah. Ya, tak ada muka baik. Suami mithali, alhamdulillah. Berani kata isteri kita dekat sini. Cuba ada, tak bercakap macam tu lah. Tak, mithali sungguh. Tengok muka tahu dah tak. Yang angguk-angguk boleh terima. Ramai tak angguk, dia tak apa. Kadang-kadang pengalaman peribadi, betul perempuan. Ada jumpa saya. Berlaku perceraian, bukan tahun tu juga, 5-6 tahun kemudian. Isteri ungkit balik. Saya bukan kaunselor, tapi orang jumpa datang nak beritahu rumah tangga. Perceraian berlaku bukan jam tu. 5 tu akan datang, dah anak 3 orang kemudian. Apa yang diungkap isteri? Ustaz, ialah ada kes kemudian, tapi dia ungkit balik. Saya ni, suami pernah kata gila. Ya. Perangai bodoh, hodoh. Ya. Dia kata bukan semalam, 5 tahun yang lalu. Kau ni gila, perangai bodoh pun. Ialah selama itu mungkin berbaik semula, tapi kesan emosinya terganggu dan terasa. Suami kata bodoh dan hodoh. Sementara pula kata keluarga pula, mak kau ni apa je. Kesan emosi, kesan perkata 5 tahun lepas, dia terbawa. Walaupun 5 tahun dapat anak 3 orang. 5 tahun 3 orang dapat. Ya, bersama juga. Tapi daripada isu berlaku 5 tahun lepas, dah ada kes besar, dia kaitkan. Saya isteri suami pernah kata saya bodoh dan gila Ustaz. Betul lah, saya tak boleh duduk sama dah. Ada kes baru pula. Nampak tuan-tuan? Rupa-rupanya kesan perkataan yang tak elok ini, emosi orang boleh mengganggu. Itu dapat dalam Islam. Nabi sebut, Nabi ajar kita, jangan kamu cuba nak kata buruk pada orang. Soal Nabi kata apa? Bu'ithtu ana lam ub'ath la'anan wala fahsyan. Aku diutus bukan untuk berlaknat siapa, bukan untuk kata tuduh pada siapa. Itu Nabi tak ada sejarah. Tak ada sejarah yang Nabi ni pernah kata huduh hatta kepada orang bukan Islam. Tak ada, apalagi pada keluarga baginda Aisyah, isteri baginda Hafsah dan seumpamanya. Tapi saya sebut, kita ni kadang-kadang bila ada kekurangan ilmu, emosi kita pun tak terkawal. Sementara ada orang yang jenis panas baran, dia keluar ya. Keluar. Lepas tu dia tenang, dia tinggal balik. Oh silap. Tapi awak telah mengganggu emosi. Mungkin kawan awak, mungkin teman awak, mungkin isteri awak, anak sendiri. Mungkin anak sendiri. Kepada Abang Long, bengong, bodoh kau ni, tak erti. Abang Long bukan umur 5 tahun, dah umur 12-13 tahun. Ya tuan, sebab tu kita, batu lidah ni nak jaga bukan mudah. Tetapi
Ada kemudahan jaga lidah bila ada ilmu. Suatulah kenapa kita, ini satu hakikat yang kita nak kena cerna kita. Kenapa kita diminta segera beristighfar? Sebab nak mengawal kita daripada berterusan dalam kemaksiatan. Kenapa Allah minta, Nabi kata, Allah sebut Quran, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Siapa yang terjebak dengan kesilapan terus istighfar. Sebab kita nak kontrol balik damage yang kita buat tadi. Kita nak kontrol balik supaya istighfar boleh melumati. Cuma tadilah, janganlah pula kita istighfar tapi buat balik. Istighfar, batu orang beriman dikekalkan istighfar sampai bila-bila. Penyesalan di atas dosa dia dikenada. Baik, lidah. Jadi lidah faktor kebahagiaan. Lidah ni bila baik, diucap dengan baik-baik, dia faktor kebahagiaan, faktor penyatuan dan kesatuan hati. Tuan-tuan, puan-puan, berlaku peristiwa kepada Luqman Al-Hakim. Kita baca surah Luqman kan? Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman itu. Satu hari Luqman diperintah oleh pemerintah. Ada kata gubernur, ada kata raja. Saya kata raja lah. Pemerintah itu ada raja. Negeri itu. Luqman sebagai seorang yang bijak pandai. Dia seorang alim. Dia bukan Nabi. Luqman ini bukan Nabi. Ulama sepakat dia adalah seorang bijak pandai. Alimun minal ulama. Dia alim. Luqman Al-Hakim ni. Ini surah Luqman kita baca tu lah. Ya. Jadi saudara raja panggil dia. Dia kata, wahai tuan Luqman, dia hormati seorang alim. Tapi dia nak uji Luqman. Nak uji keulamakan Luqman ini. Ya, keulamakan itu bahasa salah tu. Ya. Dia nak uji kehebatan Luqman dari ilmunya. Kata raja ni, kata, wahai tuan, dia kata, saya nak makan satu bahagian daging yang terbaik. Sembelihlah kambing ke lembu, penting sembelih. Nak bahagian terbaik. Mana seekor, kalau lembu lah, kalau kambing lah, ataupun lembu kita ambil contoh. Nak bahagian daging terbaik. Jadi kalau kita dalam suara sekarang, mana daging terbaik? Batang pisang. Batang pinang. Saya batang pisang. Ya. Lebih baik daripada mungkin bahagian paha. Daripada kepala pun banyak zat-zatnya tu sendiri tu. Ya. Akhirnya dah minta, daripada raja minta bawa satu bahagian daging yang terbaik. Jadi Luqman sembelih binatang, dia bawa pergi besok dengan satu bekas yang dimasuk dalam satu bahagian daging. Apa seekor lembu, seekor kambing tu dia potong apa? Dia potong lidah. Tinggalkan paha-paha tu. Tinggalkan bahagian daging batang pinang. Tinggal bahagian ekor yang mungkin lazat untuk buat sup ekor. Tinggal kepala yang penuh dengan segala-galanya di situ. Yang daging ni kepala, tuan-tuan, ni kepala ni, itu yang paling terbaik itu. Mudah sikit dapat penyakit lah. Ya, tuan-tuan. Dibawa lidah yang dipotong, letak bekas, persembah kepada raja. Raja buka, dia kata, hai, lidah. Takkanlah seekor binatang yang ada di sana daging-daging yang begitu empuk dengan paha. Ekor pun sedap, ekor boleh tahan juga buat sup ekor. Tiba lidah yang dibawa. Kata Luqman, ya tuan, lidah ini adalah makanan terbaik, membahagiakan. Kalau begitu dia kata, besok aku nak kau bawa bahagian yang paling buruk sekali. Dah ini bawa yang terbaik, esok bawa bahagian yang paling tak elok sekali. Datang besok sembelih lembu yang lain, kambing lain, dia bawa satu bahagian yang sama dengan semalam. Lidah pun juga. Jadi raja pun tanya, kamu ni apa cerita ni? Aku minta bahagian terbaik, seekor lembu atau kambing, lidah. Aku minta yang paling buruk, yang paling tak ada kualiti, lidah juga. Jadi rupa-rupanya Luqman nak ajar kepada raja ini, yang nak uji dia pun. Kata Luqman, tuanku, lidah ini adalah bahagian paling baik kalau diguna untuk kebaikan.
Digunakan untuk kebaikan, zikir, munajat, doa, bercakap baik, bercakap benda yang elok, lidah tempat yang baik. Lidah ni boleh jadikan kita berkawan, dapat redha, rahmat, macam-macam. Dan lidah yang sama tuanku, tak kena cara menipu, dusta, bohong, bercakap palsu, bercakap benda bukan-bukan, lucah, maksiat. Lidah yang sama boleh membunuh kehidupan tuanku. Nampak? Jadi rupa-rupanya Luqman cerdik. Seorang ulama yang nak mengajar sultan ataupun raja supaya gunakan lidah dengan cara yang terbaik dan secara yang sepatutnya. Jangan guna lidah untuk menghukum, untuk cakap benda bukan, palsu, nista, fitnah, caci maki. Guna lidah untuk kebaikan. Ini falsafah terbaik pada Luqman al-Hakim. Ini cerdiknya ulama dalam nak membina kepribadian seorang pemerintah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi nak cari dia suka payah. Agaknya kalau dia panggil seorang ustaz datang ke istana, tuan, saya nak makan daging. Oh ustaz, cari batang pinang tu. Piku batang pinang tu, ni tuanku, ini masak ni. Kalau bakar lagi lazat, saya tukar bakar sekali. Agaknya lah. Ya. Tapi Luqman Hakim dia cerdik. Dia nak ajar pemerintah supaya gunakan kebijaksanaan. Lidah yang tuan kuat itu menjadi kemusnahan ataupun kebahagiaan. Jadi kita pada tuan-tuan, di mana kita berada? Kalau lidah kita sekarang ni banyak mencaci, mencela, memaki, menghamun, bercakap dusta palsu, maka laluan kita pasti laluan yang bermasalah. Tapi kalau puan-puan lidah puan-puan sampai saat ini dengan ucapan yang baik, bicara yang baik, banyak mengucap benda yang baik-baik, bercakap baik-baik, tak ada nak bercakap benda yang sebaliknya, tambah dengan zikir, tasbih, tahmid, Quran dibaca, maka puan-puan berada lorong hidup yang betul. Inilah maksud daripada perbincangan kita. Satu, lidah ini bila ada kekuatan di pada iman, maka lidah ni dia nak kepada dipandu oleh iman. Sebab itulah kenapa kita, ini timbul soalan sikit, kenapa disebut dalam agama seafdal lidah ialah bila lidah itu berzikir. Kenapa? Sebab kita nak hias lidah supaya lidah ini sentiasa hidup keadaan ingat kepada Allah. Lisanun ratiban dzikrillah, lidah yang banyak sebut nama Tuhan. Tapi tak bermaksud mesti satu pagi sampai ke malam subhanallah subhanallah, tak. Maksudnya bercakap benda yang baik. Tuan-tuan, kita baca dalam peristiwa Nabi naik Mi'raj ke langit kan. Dalam peristiwa Nabi Mi'raj ke langit, ada satu rakaman dalam peristiwa Nabi itu. Nabi tengok hamba Allah yang potong lidah sendiri, gunting lidah sendiri, potong. Cuba bayangkan sikit. Ustaz, jangan Ustaz, ya, tak mampu kena bayang. Nabi tengok sekelompok orang sedang gunting lidah, potong lidah sendiri. Ditanya Jibril, ya Jibril, ni jenis manusia jenis macam mana ni? Lidahnya ada digunting dan dipotongnya. Bertakut dia potong lagi. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, itulah umat kamu yang masa hidupnya ada domba, nista, palsu bercakapnya, caci mencaci, menipu dengan lidah yang Allah beri. Tuan-tuan, jadi kita pun bila dengar benda macam ni, redha tak kita, sanggup tak kita tuan-tuan, bila sampai di alam sana, lidah yang kita duduk jaga malam siang supaya selesa dengan lidah ini. Apalagi lidah kita guna pakai untuk bersuara, untuk makan dan minum, nak kecap makanan dengan lidah, nak bercakap dengan lidah. Tiba-tiba di pada mahsyar nanti kita gunting lidah kita sendiri, kita hukum diri kita sendiri. Maka caranya tuan-tuan, ketepikanlah. Betullah bila kita rasa dalam hidup kita nak selamat, apa saja ungkapan yang palsu, yang bersifat palsu, menipu, dusta, berbohong, mencaci, memaki, menghamun, menghasut, apa benda sifatnya lidah digunakan tujuannya tidak elok,
maka ucapkanlah astaghfirullahalazim. Kenapa aku, ya Allah, aku cerca, aku cela orang, aku tipu orang, bercakap mulut dia nampak manis tapi perangai buruk. Mengapa? Tanya diri kita balik. Kita bukan malaikat, kita manusia, ada kesilapan. Sebagai orang ada kesilapan, yang buat silap, kita kena buat apa? Istighfar, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Kita bukan malaikat yang terpelihara daripada semua kesilapan melalui lidah ini. Ada ketikanya kita hilang sabar, kita angkat suara, mulut bercakap benda bukan-bukan. Ada ketikanya mulut kita bercakap benda yang tak patut dicakapkan, sumpah seranah macam-macam. Tapi dalam hidup orang beriman, sebab itu ada ilmu tadi, tegak ilmu tadi, dia akan insaf, istighfar, taubat, dia kumandangkan. Satulah tuan-tuan, ini semua kaitan belaka ni. Sampai peringkat Nabi sebut, kita orang tu nak mati. Orang nak mati. Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Siapa yang di hujung hidupnya dah nak mati ni, di hujung hidupnya boleh menyebut perkataan la ilaha illallah, masuk syurga. Makna Nabi nak kaitkan lidah kita ini, kalau mampu semampunya, atas sebab kita jaga iman, jaga ilmu, jaga amal, jaga ibadat, mudah-mudahan di penghujung nak mati itu, ucapan akhir lidah kita, bukan telinga, bukan mata tengok orang ramai, lidah. Apa ucapan lidah? La ilaha illallah. Ucapnya ialah la ilaha illallah, kata Nabi, masuk syurga lah orang ni. Begitu tuan-tuan. Jadi kalau kita dalam keadaan, saya ambil secara mudah lah, kalau saya lah dalam keadaan lidah ni buruk sentiasa, caci maki hari-hari, mencarut hari-hari, bercakap benda bukan-bukan, ada harapan tak pada masa nak mati nak ucapkan la ilaha illallah? Tak ada harapan tuan-tuan, tak ada peluang. Tak munasabah langsung dalam keadaan lidahnya penuh dengan noda, dosa, maksiat, kejahatan, keburukan, tiba-tiba hari nak mati, alih-alih bercakap la ilaha illallah, tak bunyi tuan-tuan. Tak mungkin. Sebab ini dia akan datang daripada hati yang bersih. Hati yang bersih, jiwa yang bersih, dalam bersih. Bila bersih dalaman hati kita bersih, akhir akan keluar perkataan yang baik, penghujungnya memanglah la ilaha illallah. Allah, ustaz, saya dengar, saya pun tengok orang mati tak ada pun sebut kalimah Allah itu. Iyalah, kalau tak, dia dah tak sebut pun tapi hatinya menyebut. Sebab tidak ada manusia, ada orang yang tak mampu sebut, di penghujung tak boleh sebut pun tapi hatinya berkata-kata. Kita tetapi Allah Maha Kaya. Yang penting bina, jaga lidah kita daripada benda yang bukan-bukan. Baik, itulah di antara maksudnya. Hakikatnya ajaran Islam sudah mengingatkan manusia tentang bahaya dan bahaya lidah jika tak ada kawalan iman. Jadi lidah ni tuan-tuan, puan-puan, faktor ke arah kebahagiaan dan juga faktor ke arah kemusnahan dan kebinasaan. Yang keduanya, saya sebut dalam pengajian semalam di surau di Masjid Nur Ihsan tentang lidah juga, duha semalam. Yang keduanya ialah lidah kita ni tuan-tuan adalah merupakan ukuran pada segala perkara. Ukuran nak makan pun lidah. Kecap letak di bibir, masin. Letak di bibir, rasa manis, rasa masam. Deria lidah ni memang hebat. Memang Allah berikan satu deria yang cukup hebat. Saya, abang ipar saya, ini live kan, tapi tak apalah peringatannya, kena mild stroke 1 bulan Ogos yang lalu, belum raya itu, 1 Ogos mild stroke abang ipar saya. Dan semalam 2 hari lepas, hari Ahad ziarah dia, hari Sabtu pagi pas subuh ziarah. Sebetulnya saya keluar subuh khas hari Ahad,
di belah Taman Melati, Wangsa Maju sana, singgah ziarah. Dah ziarah dah sebelum, tapi hari itu pergi ziarah lama sikit, milestone. Ya. Tuan-tuan, dia sebut kat saya, ni pengalaman, ada orang dekat masjid dia bercakap lah, cerita. Allah tarik daripada dia, bau tak ada. Bau dah tak ada. Daripada berlaku menstruk sampai hari itu, tak ada bau dah. Durian tak depan mata, depan muka pun tak bau durian. Air wangi letaklah sampai 16 kilo pun tak bau air wangi. Letaklah mitab najis yang busuk di depan ni pun tak bau najis. Deria bau Allah tarik. Ni sebut ni, dia sebut kat saya ni. Tak rasa apa. Durian dalam rumah ke, air wangi ke, tak ada rasa apa. Kita boleh bayang tak sebab kita rasa bau tak? Cuba ambil durian letak sebiji dalam ni. Ya, contohlah. Sebiji je, tapi kita deria kita, durian ada ni. Contohnya. Allah Maha Kaya. Deria bau tu datang. Atau pada najis yang agak busuk, kita boleh rasa najis ada kat mana ni, kucing ke contohnya. Subhanallah, ini semua kerja Allah pakai. Tapi Allah bila tarik sampai peringkat busuk pun tak bau, wangi pun tak bau. Ini sebut kat saya. Tetapi dia kata apa? Allah kekalkan sampai hari itu, sampai cakap saya lah, masih ada lagi lah ni, ya. Allah kekalkan deria rasa. Boleh rasa masin, rasa manis, rasa pedas. Ini saya cakap ni pengalaman orang kena mild stroke ni. Abang ipar saya sendiri. Saya mengamati. Sebab Allah tak uji lagi saya. Dan mungkin kalangan tuan-tuan puan pun mungkin saya anggap mungkin tak ada. Kalau ada, mungkin boleh cerita pada kami lah. Ya. Tapi Allah kekalkan rasa masin boleh rasa lagi. Rasa masam boleh rasa. Rasa masin manis dan rasa masin manis dan pedas. Letak lada sikit boleh rasa lagi. Tapi rasa pun tak macam biasa dah. Tapi lu rasa, ini masin, ini manis. Kalau air tu, ini gula tak banyak ni. Gula sikit. Tuan-tuan, saya nak cerita apa? Nak cerita Subhanallahil Azim. Allah ambil satu benda, kekalkan satu benda kepada kita. Saya pun termenung, saya tanya dia. Agak-agaknya, saya fikir cara logik akal lah. Kita nak mendalami agama secara lebih, kita tahu Allah makanya. Agaknya, apa sebab Allah kekalkan, Allah tarik deria bau, yang bau tu penting sebenarnya. Ya, berarti kalaulah orang yang dari luar ni, tarik kucing berlambak dalam bilik pun, boleh hiduplah dia. Ya, katalah macam, teruk juga tu. Tarik kucing berlambak dalam bilik, sampai berak sampai tu, maknanya tak ada asap pun. Kita masuk mungkin bau. Teruk juga. Tapi saya duk fikir dengan dia, kenapa Allah tak tarik nikmat ni? Saya buat satu rumusan, saya punya rumusan lah. Itulah sebab ni, dalam sakit demam ini, ada unsur nak menyembuhkan. Dan menyembuh kita melalui apa? Ubat-ubatan. Ia sama ubat telan ke, minum ke, apa saja. Jadi ubat ini ada rasa. Pahitnya, manisnya, dan seumpamanya. Untuk merawat. Kalau Allah tarik semua sekali, orang yang kena ujian ni dah hilang segala-gala. Hilang moral kehidupan, hilang emosi, terganggu emosi. Tapi sekurangnya dengan ada rasa tu, masih lagi ada kekuatan. Nak berobat, nak cari ubat yang mujarab, cara nak... Ini semua kerja Allah belaka, tuan-tuan. Jadi sebab itulah lidah kita ini, fungsinya besar. Daripada sudut boleh rasa makan masin, manis dan seumpamanya, lebih utama ialah lidah ini juga merupakan faktor kepada kebahagiaan. Lidah digunakan untuk zikir, tasbih, istighfar, tahmid, takbir, puja-puji Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah lidah ini satu makhluk yang begitu. Dan saya sebut, kata kalau betul tak betul tak tahulah, saya kata betul orang bisu ni, orang bisu, lidah tak cakap bisu dah. Orang bisu ni dia lebih baik kot daripada orang bercakap. Orang bisu ni agaknya tak ada musuh kot. Ya, sebab dia tak berkata, dia tak kata kat orang.
dia diam. Tapi kalau iman tak ada pun, dia guna cara lain. Dia guna cara tangan, ajak menumbuk, ajak berbalah contohnya, payah juga. Tapi kesimpulannya, siapa pun kita, yang si bisu ke, yang tak bisu ke, lidah ini adalah antara makhluk yang kena beri perhatian yang sewajar, yang sepatutnya diberikan ilmu yang sepatut sewajarnya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan lidah kita ini lidah yang beriman, lidah yang bertakwa, bukan lidah yang kufur kepada Allah, lidah yang penuh dengan keburukan dan seumpamanya. Hari ini kita boleh berlidah macam-macam, nak cerca, nak cela. Hari tak ada ustaz, satu lidah. Ya, hari ini kadang-kadang tulisan pula, cerca orang. Jadi macam-macam lah kita tuan-tuan, ujian datang pelbagai. Baik, wallahu alam. Itu habis di muka surat 77. Sikit lagi pergi 78 insya-Allah. Kecil lagi. Boleh? Panjang masa lagi, dah sejam setengah lagi ni. Okay. Sikit lagi, 10 minit lagi. Tak sampai pun. Baik. Kelebihan insan berilmu. Kita episod daripada muka 77 sampai 70 sampai 81 ni tuan-tuan, dia merupakan episod tentang soal ilmu saja. Ya. Kalau ada pengulangan pun minta maaf. Ya, ini saya sekadar catat daripada pandangan ulama pelbagai. Saya pun buat rumusan. Banyak yang setulis ini rumusan sebenarnya. Saya ambil, saya buat rumusan. Saya ambil, saya buat rumusan tentang ilmu lagi. Kelebihan insan berilmu. Terangilah hati dengan cahaya ilmu. Basahkanlah hati dengan keikhlasan beramal. Pasti dengan kedua-duanya, kehidupan akan terus bercahaya dan berada dalam situasi selamat sejahtera demi menuju kerajaan ilahi di akhirat nanti. Ini merupakan rumusan daripada Imam Al-Ghazali. Saya ambil daripada rumusan, saya buat rumusan pada kata Imam Al-Ghazali tentang ilmu. Terangilah hati dengan cahaya ilmu. Sebab hati kita boleh hitam pekat, boleh berkarat, boleh mati kalau ilmu tidak ada. Maka ilmu, saya ucap kali, saya ulang balik pada pagi ini, umpama torchlight, menyuluh laluan yang gelap gulita. Nampak lubang, nampak tangga, nampak kayu, nampak batu, nampak besi. Maka hati tuan-tuan asal yang gelap. Yang duk cerah hati kita, nampak pahala, dosa, maksiat, baik, buruk, benar, salah, mana kebaikan, keburukan, kerana ilmu yang memancar masuk ke dalamnya. Puan-puan boleh kenal mana pintu surau, pintu masjid, tempat beribadat, mana Quran, mana kebaikan. Sebab hati puan-puan dicahaya dengan ilmu. Kalau hati kata hati tak ada ilmu masuk dalamnya, tak nampak pintu masjid. Sekarang nampak pintu shopping center. Bukan salah, tak ada masalah. Lepas mengaji pukul 11.30, tak ada masalah nak ajak kawan makan di Empire ke. Macam tak biasa Empire je tuan-tuan ni. Baguslah tuan-tuan ni. Memang tak suka berjalan jauh sangat. Masjid surah je, surah masjid rumah. Memang hebat dia. Tak salah. Mengaji selesai, ajak kawan-kawan, jom kita makan tengah hari di Subang Perik contohnya. Ajak ustaz sekali belanja, contoh. Ya. Tuan-tuan. Tetapi kalau hati kita ilmu tak ada, dia kira nak berjalan je. Berjalan. Shopping center, tawaf. Qudum, tawaf, wadak. Wadak ada, qudum ada. Ifadah mesti ada lah. Dia bukan setakat tawaf di Mekah. Tawaf shopping center pun, tawaf qudum. 7 keliling. Rehat sekejap, ifadah nak cari barang. Lepas ifadah, nak balik dah. Kita buat wadak dulu. Jadi macam tu juga tuan-tuan ni. Dia bukan takat tahu di Mekah, Kaabah. Tapi bila kita ada ilmu, kita nampak dalam saat kita sedang buat apa pun, ada baik buruk kita tahu. Ini baik, ini buruk. Ini jahat, ini baik. Sebab ilmu. Dan basahkan hati keikhlasan. Jadi hati kita ni tuan-tuan, punca keikhlasan. Ikhlas orang tak nampak, tapi kita nampak, kita tahu. Betul tak?
Saya tak nampak hati puan-puan ikhlas ke tidak. Datang mengaji ikhlas ke tidak. Mungkin kerana nak tengok kawan sebelah rumah aja. Contoh, ya. Dah kawan tu datang, aku tak kata datang jugalah. Ya. Duduk pula saf depan sekali. Depan ustaz. Jangan marah Jangan marah puan, jangan marah nanti ustaz kata puan kan. Contoh, ya. Kawan yang ajak dia duduk belakang. Dia depan sekali. Tapi dia datang depan bukan apa, nak tunjuk aku ni depan tengok. Kawan aku di belakang saja. Pada depan dia duduk tidur je. Ya. Contoh. Tapi depan-depan sebab ikhlas belakang ni. Jadi hati kita, orang tak nampak ikhlas, tapi kita tahu tak? Kita tahu. Keikhlasan kita tahu, hati ikhlas ke tidak. Ni aku mengaji, derma, sedekah, aku zikir ni. Hati kita bercakap. Bagi kita tahu. Jadi kalau kita basah dengan keikhlasan dalam hati kita, kita selamat. Tapi kalau kita tak basah dengan keikhlasan, hati kita akan mati. Rugilah kita. Sebab itulah hati basah dengan keikhlasan. Kita tahu. Sebab kita punya hati. Orang tak tahu. Saya tak tahu keadaan hati tuan-tuan, tapi saya tahu hati saya. Ikhlas ke tidak seumpamanya. Maka dengan keduanya, kata Imam Al-Ghazali ini, saya ambil rumusan, akan selamat sejahtera dan demi menuju kepada Allah di hari akhirat. Nanti kita selamat sejahtera. Jadi mudah-mudahan untuk hari ini selesai di situ. InsyaAllah kita sambung balik perbincangan pada hari mendatang, insyaAllah. Ini berapa ini? 4/9 Masjid Al-Falah. Itulah sekadar hari ini. Saya pun dah letih rasa. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak rasa keletihan ceramah ni sebenarnya keletihan berganda. Keletihan pertama kena rujuk. Ni depan saya ni bukan satu buku ni, 1, 2, 3, 4. Ya, semua buku ni buku berkaitan belaka. Baca tengok. Yang kedua, keletihan untuk menyampaikan, nak susun perkataan, susun kata-kata supaya orang faham. Letih tu. Kalau bercakap merewang, orang pun tanya, ustaz ni tu bomoh ke? Ya, contohnya. Jadi nak bercakap itu letih. Dan lebih letih bila tengok tuan pun letih. Tengok yang datang pun letih, lebih letih. Tapi tak kata tuan letih, tuan-tuan ada kekuatan 2 jam tak apa ni. Tapi saya mengaku letih. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. 1 jam kita belajar, 2 patah dapat, itulah amal kita, insya-Allah menjadi rezeki bagi kita, insya-Allah. Yang berbaki kita jumpa lagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha dan syurgamu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Yassilah kami ya Allah dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, doa-doa kami, rintihan munajat kami. Allahumma rzuqnal khaira, berikan kami kebaikan, was sa'adata, kebahagiaan, wal amna, keamanan, wal maghfirata, keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.